Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Maka sekarang hendak masuk pada bicara hukum orang masbuk pula. Baik, jadi kita dah masuk pembahasan bab masbuk. Adapun pada masalah muafiq kita dah hurai dah dulu. Lebih kurang ada 8 masalah. Jadi masalah 4 khilaf, ada 9 semua dulu 4 khilaf, 5 tidak ada khilaf dulu. Kemudian kita masuk pula pembahasan perbicaraan hukum orang yang masbuk. Maka sekarang hendak masuk, ini hendak masuklah musannif pada bicara hukum orang masbuk pula. Ini pada bicara hukum orang masbuk juga. Maka adalah orang masbuk itu lawan orang muafiq. Maka adalah orang masbuk itu khabar. Ialah lawan bagi orang muafiq. Masbuk tu lawan bagi orang muafiq. Apa dia orang masbuk tu? Ini ta'rif. Maksud kata orang masbuk itu lawan bagi orang muafiq. Maksudnya apa? Dengan makna bila jadi orang muafiq tidak ada masbuk. Itu maksudnya. Bila kata dia tu, dengan makna bila dia jadi orang muafiq, dia tidak ada masbuk bagi dia. Tu baik. Baik, apa dia kata? Iaitu orang yang masbuk tu. Ini definisi orang masbuk.
Apa definisi orang masbuk? Iaitu yang orang masbuk tu, orang yang tiada dapat serta imam. Orang yang tiada dapat serta imam tu, di dalam, tiada dapat tu di dalam qiyam imamnya. Di dalam berdiri imamnya, imam bagi makmum tadi. Ha, tak dapat apa? Tak dapat masa yang dapat padanya. Yang ni, tak dapat akan masa. Tiada dapat akan masa. Padanya pada padanya pada masa itu, tak dapat apa? Ha, tak dapat membaca Fatihah. Ha, yang pertengahan. Jadi dia tak ada, tadi makmum yang muafiq tadi, makmum yang masbuk tadi, dia tak dapat nak membaca Fatihah di dalam qiyam imamnya tu, pada masa yang dapat, dia tu dapat membaca Fatihah ni pada masa, kadar masa. Jadi kadar masa yang dia boleh dapat baca Fatihah tu, yang pertengahan. Maksud pertengahan apa dia? Nak tafsir. Yang ni, tiada nisbah bacaan dirinya. Ini tiada nisbah, tiada disandarkan, tiada diaktibarkan nisbah bacaan dirinya, diri makmum. Bukan kita sandarkan pada bacaan diri makmum. Satu. Dan tiada pula bacaan imamnya. Lagi pula bukan diaktibarkan pada nisbah pada baca imam. Kalau baca imam, baca Fatihah tu lambat. Bismillahirrahmanirrahim. Itu lambat pula. Bukan nisbah pada diri kita lah. Sebab tu dulu saya pernah sebut, yang secara pertengahan tu lebih kurang 24 saat. 24 second. Kalau kita cepat tu lebih kurang 18 second. Tu dia kena baca sorang-sorang lah, kena test. Sorang-sorang. Kita kena baca sorang-sorang, kita tengok berapa saat. Biasa pertengahannya 24 saat lah. Kalau 18, 17 saat tu cepat. Kalau 28 saat tu lambat pula. Tu sebab tu kata, dan tiada diaktibarkan pula baca imamnya. Tak, lagi pula yang dikatakan pertengahan tu, bukan kita aktibar dengan baca imam. Bukan aktibar bacaan bagi diri kita sendiri. Kalau diri kita mungkin laju kita baca. Bukan 18 second kalau kita baca seorang. Dia nak pertengahan. Jadi masbuk tadi tu, dia tak dapat, dia tak sempat bersama dengan imam tu, pada ketika imam berdiri tu, akan masa yang dapat pada masa tu membaca Fatihah. Dia nak baca Fatihah tu tak sempat. Kadar yang dia boleh baca Fatihah secara pertengahan tu, dia tak sempat membaca pada ketika imam berdiri. Dia tak sempat. Ataupun dia tak dapat. Secara pertengahan tu berapa second? Lebih kurang 24 saat. Tulis situ 24 saat. Lagi pula tak diiktibarkan nisbah pada bacaan diri makmum. Yang kita nisbah pada diri makmum, takut cepat pula. Dan lagi pula tak dinisbahkan pada diri imam. Tu. Baik. Kemudian dia nak takmim pula. Kata tak sempat tadi tu. Kata tak sempat, tiada dapat serta dengan imam tadi dalam qiyam tadi tu. Sama ada pada rokok. Bukan rokok ni. Sama ada pada rakaat yang pertama. Sama ada rakaat yang pertama imam. Ini yang pertama bagi imam.
Sama ada pada rakaat yang pertama bagi imam, atau yang lainnya, ni tambah sikit, atau rakaat yang lainnya lain daripada rakaat pertama. Jadi tak kira lah. Makmum yang masbuk ni dia boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Yang kita pernah cerita dulu. Makmum masbuk ni boleh berlaku pada dia pada tiap-tiap rakaat. Ha. Baik, sebab apa boleh kata tiada dapat tadi? Ha. Sebab apa boleh kata sebab apa boleh kata tak dapat sama ada rakaat pertama ataupun pada rakaat yang lain daripada pertama tu sebab apa? Kerana dapat tasawurkan, kerana dapat digambarkan orang masbuk itu, boleh kita gambarkan dalam orang masbuk tu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat boleh berlaku. Kerana dapat digambarkan, dirupakan akan orang masbuk itu pada tiap-tiap daripada 4 rakaat. Boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Boleh berlaku. Tu. Boleh berlaku pada tiap-tiap rakaat. Habis itu. Tu. Contoh dia macam mana? Contoh yang dikatakan, ni nak misal pada kata, tiada dapat membaca akan Fatihah secara pertengahan tadi tu. Ataupun kita kata contoh pada kata gambaran yang boleh masbuk pada tiap-tiap rakaat tu. Seperti sebab sesak. Ni masalah orang ramai orang. Sesak ni tulis ramai orang. Dia kalau ramai orang ni, kita kata kalau ramai orang kadang-kadang nak rokok pun lambat. Imam dah pergi dulu dah. Kita nak bersesak tu kadang-kadang nak rokok payah. Kita tunggu depan dulu. Ini pernah berlaku juga. Bila imam tu nak masuk rakaat kedua tu, kita baru boleh rokok. Sebab bersesak. Dia kata bersesak. Ini berlaku di tempat orang ramai tu bersesak. Jadi kadang kita bukan tak mau rokok, nak rokok tapi tak boleh rokok. Bersesak memang orang tu depan rokok dulu. Nanti lepas tu imam dah pergi, imam nak pergi masuk rakaat kedua, baru kita boleh rokok. Sebab orang lain dah tak rokok dah. Tu panggil bersesak tu. Atau sebab lambat gerak diamnya, gerak diam bagi makmum masbuk tadi. Ataupun kita kata dia sebab lambat gerak diam dia. Dia slow. Lambat. Tu boleh berlaku pada dia tak rakaat. Ataupun bersesak ke, ataupun sebab lambat gerak diam dia. Imam dah rokok dah, dia baru slow. Tu kena ingat. Baik, maka setengahnya, setengah apa? Maka setengah daripada masbuk rakaat. Tulis tu. Maka setengah masbuk rakaat. Ikutlah rakaat yang kedua ke, ketiga, keempat ke. Tambah sikit. Maka setengah masbuk rakaat yang kedua tu. Apa dia? Orang yang muafiq. Ni nak cerita kata orang tu dia masbuk pada rakaat yang kedua lah. Rakaat pertama tu maklum lah. Rakaat kedua ke ketiga ke keempat ke. Ni. Iaitu orang yang muafiq yang telah terdahulu. Apa maksud orang yang telah terdahulu? Iaitu orang muafiq yang telah terdahulu. Ini orang muafiq pada rakaat yang pertama dahulu. Nampak dulu. Dia kata, pada rakaat yang pertama dulu. Iaitu orang yang muafiq yang telah terdahulu, yang ini pada rakaat yang pertama. Macam mana? Apabila lalu ia makmum tadi,
sebab mengerjakan atas aturan semayangnya. Apabila lalu, tulis ini, apabila lambat ketinggalan. Apabila lalu ini, apabila ketinggalan ia makmum tadi, dia ketinggalan tu sebab apa tu? Yang ni ketinggalan makmum daripada imam lah. Ha. Sebab mengerjakan atas aturan sembahyangnya, sembahyang bagi makmum. Dia nak sibuk buat sembahyang apa? Sembahyang dia tadi. Ha. Bila dia sibuk dengan aturan dia, aturan sembahyang dia, ha, maka tiada bangun ia makmum tadi kepada qiyamnya. Dia pun tak bangun pada qiyam, melainkan adalah imamnya itu telah rokok. Jadi dia dah sibuk lambat tadi tu, sebab mengajukan, sebab ada setengah orang tu dia jenis lambat. Dia jenis lambat kalau buat pergerakan tu dia lambat. Dan sembahyang tu lambat. Ada berlaku juga. Maka di sini dia kata, melainkan adalah imamnya, imam bagi muafiq itu telah rokok, ataupun hampir ia imam tu kepada rokok. Maka diberi hukum orang masbuk jua. Apa dia? Maka diberi, tulis, akan orang yang muafiq tadi. Maka diberi, yakni tambah. Maka diberi akan orang yang muafiq tadi. Maka diberi akan hukum orang yang muafiq tadi. Hukum apa? Diberi akan orang yang muafiq tadi tu, orang masbuk jua. Diberi hukum tu akan orang yang masbuk jua. Dia bagi orang masbuk juga. Dia panggil orang tu orang masbuk. Walaupun kita kata permulaan rakaat pertama dia tu muafiq. Tapi rakaat kedua tu dia boleh jadi masbuk. Sebab apa jadi masbuk? Ni ilat dia ni. Sebab jadi masbuk tu sebab dia mengerjakan atas aturan sembahyangnya. Lambatlah, ketinggalan. Dia lambat dengan imam tu sebab dia buat aturan. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia orang muafiq. Ini banyak berlaku lah. Rakaat pertama tu kita muafiq, kita ikut imam. Tapi pergerakan tu lambat. Imam dah masuk rakaat kedua dah. Kita masih lagi rakaat sujud pertama. Contoh. Kita duduk tahiyat, duduk ada sujud, kita sujud kedua. Bila sujud kedua, kita bangun dia, imam tu nak rokok ataupun dia nak rokok ataupun dia dah rokok dah. Jadi kita tu sendiri tadi tu, bila kita dah bangun je, bila kita dah bangun tadi tu, maka kita terus ikut imam rokok. Dikatakan hukum kita tadi tu asal orang muafiq. Tapi bila kita dah lambat rakaat kedua tadi tu, dengan sebab kita sibuk dengan aturan sembahyang kita tadi, lambat pergerakan kita, bila kita bangun masuk rakaat kedua tu, imam nak rokok ataupun imam dah rokok dah. Maka dikatakan kita tu hukumnya seperti hukum orang yang masbuk. Macam mana masbuk? Wajib kena mengikut imam. Tanpa membaca Fatihah, tak apa. Sebab rakaat kedua tu dikatakan, dah jadi orang masbuk lah kita. Dengan sebab apa kita lambat aturan sembahyang kita tadi. Nampak ke je? Dah habis. Dan setengah daripadanya, daripada orang yang muafiq tu pula. Ini masalah muafiq. Dia masbuk sebenarnya. Tapi nak cerita orang muafiq tu dia boleh jadi masbuk juga. Nak cerita yang tu. Nak cerita kata orang yang muafiq tu dia boleh jadi orang masbuk juga. Ni sebahagian lagi. Tengok. Dan setengah daripadanya, daripada orang yang muafiq tu pula, diberi hukum masbuk pula. Tulis. Diberi akan dia, tambah sikit akan dia. Diberi akan dia, akan orang muafiq tu, diberi apa? Naib fa'il. Akan hukum masbuk pula. Hukum ni seperti hukum orang masbuk juga. Setengah daripada orang yang muafiq tadi tu, khabar. Ialah,
barang yang jatuh daripada kebanyakan daripada a'immah. Barang tu apa? Nanti depan tengok. Ialah barang yang jatuh ni barang yang berlaku. Perkara yang berlaku daripada kebanyakan daripada a'immah. Ha. Apa dia barang yang jatuh daripada kebanyakan a'immah tu? Daripada a'immah. Daripada imam-imam. Ha. Bahawasanya, ha, barang yang jatuh, barang yang berlaku daripada kebanyakan daripada imam-imam tadi itu, bahawasanya mereka itu, ha, jadi a'immah tu, bahawasanya itu jadi badal. Apa barang yang jatuh daripada kebanyakan imam tu? Bahawasanya, tu yang panggil mubda minhu dia, barang tu. Bahawasanya mereka tu a'immah tu, imam-imam tu lah. Bersegera mereka itu imam membaca akan qiraahnya, bersegera mereka itu membaca akan qiraahnya, qiraah bagi imam tadi. Ini pun satu sebab juga. Imam baca cepat sangat. Tak boleh juga. Tapi nak macam mana? Tapi dengan sebab imam tu bersegera baca qiraah cepat, qiraah Fatihah tu lah, maka makmum tu boleh jadi masbuk pula. Lagu mana? Maka tiada dapat oleh makmum. Tak dapat apa? Kemudian daripada berdiri qiyamnya, daripada sujud. Jadi bila makmum tadi dah tahu dah, imam tu baca cepat, baca qiraah, maka tiada dapat makmum tu, ini tak dapat tidak makmum tadi tu, kemudian selepas daripada berdiri qiyamnya, qiyam imam tu, selepas daripada bangun tu, qiyamnya, qiyam bagi imam tadi, makmum tadi. Apa dia? Bangun tu, berdiri tadi tu daripada sujud. Jadi berdiri qiyam tadi tu daripada sujud. Dia bangun tadi tu, bangun berdiri tu daripada sujud. Sujud tadi tu, berdiri tadi sebab apa? Tiada dapat makmum tadi tu, ni maf'ul pada kata tiada dapat. Tiada dapat oleh makmum, kemudian daripada berdiri qiyamnya daripada sujud. Tak dapat apa? Akan membaca Fatihah dengan sempurnakan dia Fatihah tu. Jadi dengan sebab imam tu baca cepat, makmum tak sempat nak sempurnakan bacaan Fatihah dia. Allah nyanyi. Dia berdiri dah, tapi tak sempat nak menyempurnakan bacaan Fatihah dia. Maka sudah rokok imamnya, imam bagi makmum tadi. Maka sudah rokok imam. Imam tu rokok dah. Imam tu rokok dah. Maka wajib atas makmum itu. Wajib apa? Ia makmum tu rokok serta imam. Kena rokok. Jadi wajib atas dia tu serta kena rokok bersama dengan imam. Wajib dah. Dia tak boleh nak baca Fatihah lagi. Sebab apa kata wajib? Sebab apa kata wajib atas makmum tu rokok berserta dengan imam? Sebab apa? Ilat pada kata wajib. Kerana ia makmum tu, makmum yang muafiq tadi tu orang masbuk. Dikatakan dia tu orang masbuk. Orang masbuk dah. Bila kita kata dia tu orang masbuk, maka didapat ia rakaatnya. Maka didapatnya ia, apa dia dapatnya? Yang ni didapatkan rakaat tu ia makmum tadi. Dapat apa? Akan rakaatnya, rakaat bagi makmum tadi. Jadi kalau diikut imam terus tadi tu je, dia pun dapat rakaat. Kalau dia terus ikut imam tadi, dia akan dapat rakaat.
Ha. Dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaatnya sekalipun. Ha. Dan jika ni goyah. Kata wajib atas makmum itu ia rokok sertanya imam tu. Ha. Kata wajib tadi tu. Dan jika. Yang ni walaupun. Tambah sikit walaupun lah. Walaupun jika jatuh, walaupun jika berlaku. Berlaku tu seperti yang demikian itu. Apa demikian itu? Seperti yang demikian itu. Nah, ni domain lain dulu lain. Seperti yang demikian itu, betul apa? Jika berlaku seperti yang demikian itu apa? Iaitu, tulis. Tiada dapat makmum. Yang ni tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri kiam. Iaitu daripada sujud tu tak dapat apa? Akan membaca Fatihah dengan sempurna. Itu maksud dia. Itu maksud kata. Seperti yang demikian itu tu. Apa seperti demikian itu? Seperti tiada dapat makmum. Kemudian daripada berdiri kiamnya tadi tu. Daripada sujud akan membaca Fatihah dengan sempurnakannya. Tu. Itu demikian tu. Walaupun berlaku begitu tu pada tiap-tiap rakaatnya rakaat makmum tadi sekalipun. Walaupun kita kata pada tiap-tiap berlaku, tiap-tiap rakaat berlaku. Rakaat kedua berlaku juga lambat. Rakaat ketiga berlaku juga. Sekalipun wajib juga atas makmum tu kena rokok bersama dengan imam. Dia tak boleh tunggu. Yang zaman lain dia tak boleh tunggu dah. Walaupun kata Ustaz, habis tu rakaat kedua, tiga, empat masbuk tu, wajib dia kena rokok bersama dengan imam juga. Sebab nak mendapatkan rakaat. Tu maksudnya habis itu. Tak jelas Ustaz yang jenis rakaat kedua, ketiga, keempat ni kalau dia masbuk. Maknanya dia tak perlu habiskan Fatihah dia ke? Dia kalau macam tadi, dia dah rakaat 2, 3, 4. Contoh dia dah bangun tu, dia duduk sibuk dengan aturan sembahyang dia tadi. Bila dia bangun, dia tengok imam tu nak rokok ataupun imam tu dah rokok. Bila imam tu dah rokok ataupun imam tu nak rokok, maka dia kata di sini, wajib dia mengikut imam tu, rokok bersama dengan imam. Maksudnya dia tak perlu Fatihah lah. Dia tak perlu habiskan Fatihah dia lah. Tak perlu. Sebab dia dihukumkan seperti orang masbuk. Kan tadi sebut. Hukum dia tadi tu diberi hukum tu akan orang masbuk juga. Diberikan hukum tu seperti orang yang masbuk. Walaupun rakaat kedua, ketiga, keempat. Sebab tu disebut sini. Jika jatuh, jika berlaku seperti demikian itu tu pada tiap-tiap rakaat sekalipun. Berlaku masbuk tadi. Wajib atas makmum tadi rokok juga. Wajib kena rokok juga bersama dengan imam dia. Kalau dia tak rokok lagu mana? Depan tu ada. Dan jikalau ketinggalan makmum. Ketinggalan maknanya lambat. Dan jikalau ketinggalan yakni lambat makmum daripada imam. Ketinggalan maknanya lambat. Lambat makmum daripada imam itu sebab ia hendak tamamkan Fatihahnya. Nak baca Fatihah juga ni. Dia nak baca Fatihah juga. Dia tu orang masbuk tapi nak baca Fatihah juga. Hendak tamamkan makmum tu akan Fatihahnya. Fatihah bagi makmum. Kata sebab hendak tamam tadi tu hingga rokok imamnya. Siapa nak habis macam tu, siapa rokok imam. Imam bagi makmum tu rokok dah. Ataupun kita kata dan bangkit imamnya, imam tu daripada rokoknya. Dan bangkit imamnya daripada rokoknya. Apa maksud bangkit? Yakni daripada rokoknya kepada i'tidal. Tambah sikit.
Dan bangkit imam bagi makmum tadi daripada rokoknya. Daripada rokok imam tadi. Bangkit tu nak pergi kepada i'tidal lagi Ha. Atau ia makmum tu rokok. Dia rokok juga makmum tu. Serta imamnya, tetapi belum lagi ia dapat tamak ninah. Tak sempat dapat tamak ninah. Dia sempat rokok tu je dengan imam, tapi tak dapat tamak ninah. Kadar bacaan masa dia subhanallah. Tu kadar tamak ninah tu. Dia baru nak rokok ni kan. Nak rokok dia duduk tak sampai 3 saat, pop imam bangun. Tu. Tu kata tak sempat dapat kadar tamak ninah. Ada pun masalah tadi, dia tunduk je, imam bangun dah. Kata lagi ia, tetapi belum lagi ia makmum tadi dapat tamak ninah dahulu, ini sebelum daripada bangkit imam daripada rokok. Sebelum imam tu bangkit daripada rokok tu, dalam sekurang-kurang. Apa dalam sekurang-kurang? Yang ini sekurang-kurang had rokok. Jadi makmum tadi dia tak dapat rokok bersama dengan imam tu. Sekurang-kurang hak rokok dia tak dapat. Apa hak rokok? Iaitu tamak ninah tu je. Iaitu kadar masa membaca subhanallah tu dia tak dapat. Bila tak dapat tu, lagu mana nak buat? Maka hendaklah maka luputlah rakaatnya, rakaat bagi makmum tadi, luput je. Luputlah ya rakaatnya, rakaat bagi makmum tadi luput. Tak dikira. Tu maksud luput. Habis tu nak buat ke mana? Maka hendaklah ia makmum. Hendak tu tulis wajib. Hendak dengan mana wajib? Maka wajiblah ia makmum tadi mengikut akad imamnya. Kena ikut imam dah lah. Mengikut imam tadi akan barang. Tulis barang tu berrukun. Akan barang ini akan rukun. Barang tu dengan mana rukun? Akan rukun yang ada imam padanya, pada rukunnya. Rukun apa? Padanya pada barang tu. Tak kira lah imam tu ada kat mana, terus ikut. Habis tu, dia terus ikut keadaan imam tu sendiri tu je. Wajib dia kena ikut akan imam dia. Kalau imam tu rokok lah. Tidak lah. Walaupun kita kata dia luput pada rakaat dia tadi tu. Selepas tu dia kena ikut imam tu je. Nampak? Baik. Kemudian, hendak tulis wajib. Hendak dengan mana wajib? Kemudian hendaklah, wajiblah ia makmum tadi tu. Makmum yang masbuk tadi. Datangkan serakaat lagi. Apa datangkan? Tulis. Mengerjakan akan 1 rakaat lagi. Dah tambahlah 1 rakaat lagi. Nampak tak? Sebab rakaat kita luput tadi. Nampak ni? Tambah tu bila? Kemudian daripada salam imamnya. Selepas salam imam tu baru kita bangun je. Lepas salam imam baru kita bangun. Selepas dari salam yang pertama, hak wajib. Hak salam kedua tu sunat. Contoh dia seperti barang. Seperti barang, tulis seperti perkataan. Perkataan mana? Yang disebut akan barang tu, akan perkataan tu oleh Allamah Syubra Malisi. Jadi disebut tu oleh barang tu perkataan je lah.
oleh alamah, orang yang bersangkutan alim. Amsilah mubalaghah, ta tu tam marbutah. Ta tu yang kita lil mubalaghah. Oleh orang yang bersangkutan alim. Siapa yang bersangkutan alim? Badal. Syubra Malisi. Dia Imam Syubra Malisi ni Dia Imam Syubra Malisi ni, dia ni orang buta. Dia ni waktu kecil mak dia cukurkan kepala dia tu 40 kali. Selepas 40 kali tu walaupun dia buta, dia jadi orang alim. Imam Syubra Malisi ni. Nak kata hebat tak hebat tu, dia boleh buat syarah Nihayatul Muhtaj. Karangan Imam Romli, dia buat syarah. Walaupun dia buta. Tapi dengan berkat mak dia terdengar daripada hadis Nabi, apabila seorang tu dia mencukurkan kepala budak-budak tu sebelum daripada balik, tu 40 kali, insya-Allah anak dia tu jadi alim. Jadi mak Imam Syubra Malisi dia terdengar. Dia terdengar tu, dia pun cukur kepala. Anak dia tu bila sampai masa sebelum balik lagi, maknanya sebelum 15 tahun lah kita kata. 40 kali tu sebelum 15 tahun tu, wajib kena cukur kepala. Tu yang pondok-pondok buat gitulah. Lepas tu insya-Allah dia dengar daripada hadis tu, jadi alim, memang betul. Lepas tu Syubra Malisi jadi alim sungguh. Dia buat syarah bagi Nihayatul Muhtaj karangan Imam Romli. Tu Imam Syubra Malisi, dia orang buta Mazhab Syafi'i kita. Habis. Bermula yang sunat. Ni ada soalan Macam mana soalan tadi? Tidak, saya tak nak baca tak. Sekejap Rayu cakap lah terus. Macam mana kalau makmum muafiq? Macam mana kalau makmum muafiq, tapi masa imam rokok, dia syak tak baca Fatihah. Tadi ni masalah dulu ni. Alamak, tak nampak lah ni. Sekejap. Adakah dia kena habiskan Fatihah atau dia dah jadi masbuk? Ni masalah orang syak. Adakah dia dah baca Fatihah kan belum? Itu masalah orang muafiq. Jadi masalah muafiq, ajaran rahayu, wajib dia kena baca Fatihah. Bukan kena habiskan Fatihah. Wajib kena baca Fatihah sebab soalan tak kena tu. Dia syak dia tak baca Fatihah. Adakah dia kena habiskan Fatihah? Bukan habis. Dia kena baca Fatihah dari awal balik sebab dia syak. Dia dah baca Fatihah ke belum? Dah baca Fatihah ke belum? Maka di situ wajib dia kena menghabiskan baca Fatihah. Dia tak jadi orang masbuk, dia tetap jadi orang muafiq. Sebab apa? Sebab dia maafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Nampak lagi Sebab dia dimaafkan ketinggalan 3 rukun panjang. Dia tak jadi orang masbuk. Walaupun kita kata makmum tu dah, imam tu dah rokok dulu dah. Dia dah syak, dia baca Fatihah belum? Dia kena baca Fatihah. Habis tu imam tu pergi dah. Tak apalah sebab kita maklum kan, orang muafiq apa dia? Kaedah dia jangan terlupa. Orang muafiq ni dimaafkan ketinggalan 3 rukun yang panjang daripada imam. Nampak? Ni kita dah bahas dulu je pada masalah muafiq. Dia tetap akan jadi muafiq. Faham lagi Ajar Raya? Okey, baik. Ustaz, masalah masbuk rakaat kedua, ketiga ni ramai yang masalah Ustaz. Kadang dia kadang tengok dia orang lambat bangun kan. Lepas tu dia habiskan Fatihah ikut imam. Tapi lepas pada bagi salam, dia tak bagi salam. Dia bagi salam dengan imam. Lepas tu ni kata masuk rakaat. Ya. Yang rakaat pertama tu tak ada masalah. Mungkin orang faham tak masalah. Faham. Rakaat kedua, 3, 4. Masalah kedua, ketiga, 4 ni banyak yang tak tahu. Dia ingat macam muafiq juga, dia ingat macam tu. Jadi, dia kalau muafiq macam tadilah. Nak tahu kata dia masbuk tak muafiq macam mana? Dia cerita masalah tu je. Kalau dia bangun tu, sekira-kira imam nak rokok ataupun imam dah rokok. Dua tu je. Tapi kalau kita bangun, imam tengah baca surah. Muafiq lagi, tak apa. Tak masbuk lagi tu je. Baru mula baca. Ataupun imam tengah baca Fatihah.
Ataupun imam dah setengah baca Fatihah. Kan kita lambat tadi kan? Ya. Kata kita lambat. Pergerakan terlambat. Kita bangun elok tu, imam baru habis baca Fatihah, baru nak baca surah. Dia bukan nak turun rukuk lagi. Ya. Kita muafiq lagi tu. Bila imam Dia dah kalau nak rokok, kata kita, dia nak kata kita masmuk ni mudah je. Kita nak bangunnya, imam tu baca contohlah ayat. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadith. Tu nak habis tu. Sekiranya kalau baca Fatihah tu kita nak jadi muafiq tak boleh dah tu. Sebab dia nak rokok dah. Ya. Ataupun dia dah rokok. Dua masalah tu je. Nak tahu kata dia muafiq ke masmuk, ke tengok rakaat kedua, tiga, empat tu, tengok yang tu je. Yalah, betul kan. Macam kita nak semayang rokok pertama lah, sama je sistem dia tu. Sama, kaedah dia sebenarnya sama je. Sama dia. Tapi cuma orang keliru kat situ. Orang keliru kat situ. Dia keliru kat situ. Dia ingat macam mana muafiq ke masmuk kan. Dia ingat selepas pada yang pertama tu tak ada makbuk dah, dia ingat. Mana dia boleh buat ikut suka dia je. Itu masalah. Cuba kalau dia datang lambat, sama juga. Masbuk juga. Ustaz, kalau dia makna setiap rakaat tu dia masbuk, macam mana dia ni Ustaz? Macam tadi lah. 2, 3, 4 ni sekalipun dia wajib kena rokok. Kalau dia tak rokok sama dengan imam, maka dia nak habiskan Fatihah dia juga. Maka rakaat tadi tu dia tak dikira lah. Dia kena ikut imam juga, kelakuan imam tu macam mana. Tapi bila imam bagi salam kena tambah rakaat. Kalau setiap katakan dia 2 rakaat dia buat gitu juga. Kena tambah 2 rakaat. 2 rakaat. Tambah rakaat. Bukan tambah 1 rakaat dah. Ya. Contoh kata dia buat 3 rakaat, dia buat habis baca Fatihah juga macam tu juga. Kena tambah 3 rakaat. 3 rakaat juga. Ya, Ustaz. Baik habis. Ni sambung balik lah minggu depan lah. Ni rehat-rehat sikit malam ni. Besok nak ngajar. 4 jam Ustaz. Yalah. Tapi tak apa dah, banyak dah kita dapat ni. Nanti sambung balik. Bermula yang sunat. Ni dah masalah lain pula. Jadi tempat stesen besar kat tu kita berhenti tu. Faham je masalah tu je Faham Ustaz. Okey baik, nanti sambung esok. Sambung minggu depan. Bermula yang sunat bagi orang yang masbuk, bahawa jangan ia apa tu? Kitab lama nanti tak. Saya ada pasal pakai 2 kitab. Bahawa jangan ia membimbangkan dengan membaca zikir yang sunat. Ini kita bahas nanti. Masalah dia baca doa iftitah. Dia kata panggil zikir yang sunat tu. Orang dah baca, dia baca lagi. Kan? Tu nanti kita akan bahas pada minggu depan pula. Wallahu a'lam. Panjang pembicaraan ni, panjang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa